Ini bab waktu bangun Nabi SAW di malam hari. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, sesungguhnya Rasulullah SAW disedarkan oleh Allah pada waktu malam. Tidak datang waktu sahur, melainkan telah pun Nabi SAW selesai mengerjakan hizibnya, menyudahkan hizibnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Masruq, katanya, saya telah bertanya Aisyah tentang sembahyang Rasulullah SAW. Kata saya kepadanya, di waktu manakah Nabi SAW bersembahyang? Aisyah menjawab, Nabi SAW apabila mendengar kokok ayam, qama, beliau bangun dan bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, tidak tiba waktu sahur kepada Nabi SAW pada giliran saya, di sisi saya, di rumah saya, melainkan dalam keadaan baginda SAW tidur. Maksud beliau, yang dimaksud Aisyah ialah Nabi SAW. Dia yang tadi maksudnya Nabi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hudzaifah, katanya Nabi SAW apabila berlaku sesuatu perkara yang besar kepadanya, baginda akan bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, di mana aku bawakan kepadanya air sembahyangnya dan keperluannya. Faqala, pada ketika itu Nabi SAW bertanya, mintalah, kata kepada aku, salni, mintalah dengan aku, yakni apa yang kau mahu. Faqultu, saya menjawab, saya berkata, murafaqataka fil jannah, saya mahu bersama dengan engkau di dalam syurga. Nabi SAW berkata, awa ghaira dhalik, selain itu, adakah selain itu? Qultu huwa dhak, saya menjawab, itu saja, itu saja. Qala fa'a'inni ala nafsik, kalau begitu, Nabi SAW kata, kalau begitu, tolonglah daku dalam menghadapi nafsumu dengan memperbanyakkan sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik berhubung dengan ayat ini, yaitu tatajafa junubuhum anil madaji', lambung-lambung mereka renggang dari tempat-tempat tidur mereka, yakni mereka bangun pada waktu malam, yad'una rabbahum, dengan maksud beribadat kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada, dan mereka membelanjakan sebahagian daripada apa yang telah kami kurniakan kepada mereka sebagai rezeki. Qala, perawi berkata, yakni Anas, mereka berjaga pada masa ataupun antara maghrib dan isya untuk bersembahyang di situ. Qala, perawi berkata, wa kana al-Hasan, yakni Hasan Basri berkata, qiyamul lail, mereka berjaga tu, mereka bangun itu untuk mengerjakan sembahyang tahajud ataupun qiyamul lail. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas berhubung dengan firman Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka tidur sedikit pada waktu malam. Pada waktu malam diambil mereka sedikit waktu untuk tidur. Boleh juga. Qala kanu yusalluna fi ma bainal maghrib wal isya,
Perawi berkata, yakni Anas, mereka bersembahyang antara sembahyang maghrib dan isya. Zada, perawi menambahkan di dalam hadis Yahya ini, wa kadzalika tatajafa junubuhum. Demikian juga dengan ayat tatajafa junubuhum, maksudnya berkenaan dengan bersembahyang di antara maghrib dengan isya. Bab iftitahi salatil lail bi raka'atain. Ini bab membuka sembahyang malam dengan mengerjakan 2 rakaat, yang ini terlebih dahulu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu bangun pada waktu malam, maka hendaklah dia bersembahyang 2 rakaat yang ringkas, yang ini terlebih dahulu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, hadis tadi yakni sama dengan makna hadis tadi. Idza tu idza, yakni idza qama ahadukum minal lail, bimaknahu. Hak idza tu maknanya permulaan lah. Lepas tu bimaknahu, hak seterusnya tu sama dengan makna hadis tadi. Hak kita baca sama. Cuma dalam riwayat ini dia ada tambah. Hak tadi sekat tadi je. Hak ni dalam riwayat ni makna hadis tadi juga. Bukan lafaz hadis tadi, makna hadis tadi. Cuma dalam riwayat hak baru ni dia ada tambah, iaitu thumma liyutawwil ba'du ma syaa. Kemudian dia bolehlah selepas itu memanjangkan ma syaa, sebanyak mana yang dia mahu. Berapa rakaat yang dia mahu, boleh. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, Zuhair bin Muawiyah, dan sekumpulan ulama perawi daripada Hisham, daripada Muhammad. Mereka memauqufkannya, yakni menghentikan riwayat hadis itu pada Abi Hurairah. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Ayyub dan Ibnu Aun. Mereka memauqufkannya, yakni menghentikan hadis ini pada Abi Hurairah, yakni tidak mengangkat sampai kepada Nabi SAW. Ibnu Aun meriwayatkannya daripada Muhammad, ini Muhammad Ibnu Sirin, beliau berkata, fihima tajawuz, atau fihima tajawaz, atau fihima tatajawwazu, boleh. Kalau kita kata tajawaz, makna fi'il amar daripada tajawwaza yatajawwazu. Kalau kita kata tajawuz, itu masdar daripada tajawwaza yatajawwazu, tajawuz. Kalau kita kata tajawwazu, itu fi'il mudhari', buang satu ta, yakni asalnya tatajawwazu, tajawwazu gitu. Kedua-duanya tajawaz, mana kamu terimalah, kamu benarkan. Kedua-duanya kamu benarkan. Mana riwayat hak mauquf itu pun betul, riwayat hak marfu' itu juga betul, itu maksudnya. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Gitu. Yang ni kedua-dua sanad itu betul, kedua. Hak mauquf pun betul, hak marfu' pun betul. Itu maksudnya. Riwayat daripada Abdullah bin Hubshi Al-Khath'ami, bahawa Nabi SAW pernah ditanya, ayyul a'mali afdalu, apakah amalan yang paling afdal? Nabi SAW menjawab, tulul qiyam, yakni lama berdiri, yakni bersembahyang. Bab salatil lail mathna mathna. Ini bab sembahyang malam itu 2 rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud beriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, bahawa ada seseorang bertanya Rasulullah SAW tentang sembahyang malam. Maka Rasulullah SAW menjawab, sembahyang malam itu 2 rakaat. Apabila seseorang daripada kamu telah takut, berasa takut akan masuk subuh, dia bersembahyanglah 1 rakaat, tutiru lahu, sebagai witir baginya, kepada apa yang telah dikerjakannya, sebagai witir baginya kepada apa yang telah dikerjakannya. Jadi 1 rakaat tu tambah
daripada hak telah dikerjakannya. Kalau hak telah dikerjakannya 2 rakaat, maka hak akhir itu tambah jadi 3. Kita tengok semula. Mula-mulanya waktu Nabi SAW bangun tengah malam ni waktu mana? Hadis mula-mula tu riwayat daripada Husain bin Yazid Al-Kufi. Riwayat dia menyebutkan bahawa Aisyah berkata Rasulullah SAW ni Tuhan Allah gerak dia pada waktu malam. Sebelum waktu sahur tu dia sudah selesai dah buat apa-apa yang sudah biasa dia lakukan. Yang ni sebagai hizib, yang ni amalan tetap yang dilakukannya itu selesai dah. Masuk waktu sahur tu dia habis dah buat. Begitulah. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat yang lain kan ada lagi tak selesai lagi. Mana sampai selepas pada tu, selagi tak masuk subuh, sahur tu tidak subuh lagi. Waktu sahur tu lah orang sahur bulan puasa. Waktu tu ada kalanya Nabi SAW terus lagi baca hizib dia tu ataupun melakukan hizib dia tu. Ada kalanya sebelum pada tu lagi. Tapi riwayat ini seseolahnya fama yaji'u hatta jadi di sini ma nafi, lepas tu dia ambil hatta, sehingga menunjukkan tak ada. Sama-sama dalam lagu tu. Sama-sama dalam lagu tu. Kalau sama-sama bercanggah dengan riwayat satu lagi. Riwayat kita sebut tadi, ada kalanya Nabi SAW sampai selepas pada tu pun duduk tak habis lagi. Ini bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Dan kita tak boleh nak kata mesti Nabi ni selesai berdasarkan hadis ni. Sebab apa? Sebab perawi dia ni dhaif. Hadis ni dhaif, iaitu Husain bin Yazid Al-Kufi layyinul hadis. Seorang perawi yang lemah. Yang hadisnya layyin itu maknanya lemah lah. Tak boleh nak pegang sangat lah. Kecuali kalau kita kata biasanya, ya. Tapi cara tu ma yaji'u hatta tu mana tak ada melainkan lagu ni lah semua. Itu tak kena tu. Dia hadis setara ni tak boleh nak pegang kemah. Sebab apa? Sebab tidak sahih. Bercanggah dengan hak lain, riwayat lain. Bercanggah dengan riwayat lain. Kalau kita kata biasa, ini bukan cara biasa ni. Ma lepas pada tu ada hatta ni maknanya sama. Lagu tu lah. Kalau hadis dhaif ni dia mesti ada benda. Jadi ada ciri-ciri dia tu. Hizib ni kita sudah tahu dah. Hizib ni apa dia? Hizb. Hizb di sini bukan dengan makna parti, dalam bahasa Arab baru makna parti kan. Hizb goni, parti goni. Tapi kalau dalam bahasa Arab lama parti itu tak ada. Dalam Quran ada sebut perkataan hizb itu, kullu hizbin bima ladaihim farihun, tu ada dah. Tu tapi hizb itu dengan makna golongan, puak. Makna puak. Hizb dalam hadis ni dengan maksud amalan tetap yang dipilih seseorang untuk dilakukan pada masa-masa tertentu. Itu makna hizb. Orang panggil juga wirid. Wirid. Orang panggil juga wirid. Dia buat wirid. Wirid tu buat amalan tetap dia lah. Gitu. Hadis yang kedua riwayat daripada Masruq. Dia kata saya tanya Aisyah tentang sembahyang Rasulullah. Faqultu laha ayya hinin kana yusalli. Kita baca ayya pun boleh, ayyu pun boleh. Ayyu hinin boleh juga. Waktu manakah? Kalau ayyu jadi mubtada. Tu kalau dari segi kaedah nahwu lah. Kalau ayya jadi maf'ul muqaddam bagi yusalli. Gitu kaedah. Boleh belaka. Maksud dia lebih kurang lah. Waktu manakah Nabi SAW sembahyang? Dia tanya ni pada lah. Maksudnya sembahyang sunat lah, tengah malam tu. Orang panggil qiyamul lail, ataupun sembahyang tahajud. Waktu mana? Aisyah kata bila Nabi SAW dia dengar ayat kukuk, dia bangun, dia sembahyang. Ayat kukuk ni masa mana?
Dia kalau di negeri Arab tu biasanya dia berkukuk selepas separuh akhir malam. Misalnya kita kata pukul 12 lebih. Dia berkukuk lah pada ketika tu. Syah Waliullah Syekhuna Ad-Dihliwi, dia kata waqala Syekhuna Ad-Dihliwi di dalam syarah Tarajim Bukhari. Syah Waliullah ni dia ada tulis Tarajim, buat Tarajim Sahih Bukhari, tapi tidak panjang lah, ringkas dan tidak lengkap semua. Dia kata ayam di sana berkukuk 3 kali, 3 ketika. Satunya selepas paruh malam, mana pukul 12, pukul 1 gitu lah. Yang kedua bila tinggal 1/4 akhir malam. Kemudian bila subuh, bila nak terbit fajar sadiq, mana masuk subuh, pada ketika tu ayam di sana kukuk pada masa tu. Hak mana ni? Hak mana satu ni kalau lagu tu? Sebab dia sebut itu bila dia dengar ayam kukuk. Kira-kiranya berdasarkan banyak riwayat yang lain, tengok kepada riwayat yang lain, yang ni hak separuh malam tu, lepas separuh malam tu, dia bangun, ataupun 1/4 akhir malam. Pada ketika yang kedua kukuk, pada ketika tu lebih sesuai. Sebab kalau subuh tu dekat benar dengan subuh tu tidak, sebab dia maya panjang lama juga tu. Tak sesuai kita nak kata dekat nak tubik fajar tu. Hak lebih sesuainya hak dua yang pertama. Ada kalanya selepas paruh malam, ada kalanya pada 1/4 akhir malam. Itu berdasarkan kita tengok riwayat-riwayat yang lain. Misalnya riwayat hak selepas ni selain, iaitu riwayat daripada Aisyah juga, kata dia, ma alfahu saharu indi illa naiman, tidak bertemu waktu sahur dengannya di sisi saya, di rumah saya, kecuali dalam keadaan dia tidur. Maksudnya tadi tidak bertemu dengannya. Nya tu siapa? Maksud dia ialah Nabi SAW. Maknanya pada waktu sahur tu, kalau di rumah saya lah, pada giliran saya kan, waktu sahur tu dia tidur. Kalau berdasarkan riwayat ini, waktu sahur tu tidur, hak tu kita kata hak dua tadi hak sesuainya. Pada waktu ayat kukuk yang pertama, separuh malam tu, selepas pada separuh malam, lepas pada tu 1/4 akhir malam. Hak tu lebih sesuai. Sebab pada waktu sahur ni Aisyah kata dia tidur. Waktu sahur tu dekat benar dah lah dengan subuhnya, dekat benarnya. Dia tidak kira sebab sahur kita ni makan banyak, panjanglah masa dia. Dia sahur dia tu, sahabat-sahabat dulu ringkas sangat. Makan buah taman 2-3 butir, minum air, tu je sahur dia hanya. Jadi kita tak boleh kata waktu sahur tu panjang, tak, ringkas sangat waktu sahur dia. Dan waktu sahur dia tu pula rapat pada subuh tu. Tidak ada imsak-imsak sebelah ni rapat ke subuh. Maknanya ringkas benar lah, dekat benar dengan subuh. Tak pernah sabar kita kata nak bangun sembahyang malam pada ketika tu, masa tu dah sempit dah. Sebab tu kita kata hak lebih sesuainya dua yang pertama tadi. Walau bagaimanapun ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW menyenggeng saja, bukan tidur pada waktu sahur ni. Waktu sahur ni dia menyenggeng, makna dia selesai dah buat hizib dia tu. Menyenggeng bukan bermakna tidur. Jadi ada orang yang mengatakan tidak tidur. Banyak riwayat yang menyebutkan menyenggeng. Apa salahnya kalau kata tidur? Tidur tu jarang-jarang. Ada ketika dia menyenggeng, dia buat dengan saya. Dalam riwayat yang lain Aisyah kata dia buat dengan saya. Lagu mana hak ni dia kata duduk tidur? Ada ketikanya bukan sokmo. Hak buat tu betul juga, hak tidur ni pun betul juga. Ada kalanya begini, ada kalanya begini. Tapi dia cerita ni hak kebanyakan. Maknanya Nabi SAW ada juga rehat. Tidak kata bila beribadat tu dia sampai tidak rehat, tidak. Padahal dia tu gomo benar lah kita kata nak ibadatnya. Ini sebagai pengajaran lah kepada kita
Iaitu al-iqtisad fil ibadat. Maknanya bersederhana dalam ibadat tu, jangan terlajuk sampai jadi apa ni orang kata tergugat ataupun terganggu pula kewajipan yang lain. Janganlah begitu. Lepas tu riwayat daripada Hudzaifah ni riwayat daripada Hudzaifah yang ambil daripada Hudzaifah ni, iaitu Abdul Aziz, anak saudara kepada Hudzaifah. Abdul Aziz bin akhi Hudzaifah, bin saudara Hudzaifah. Hak ambil daripada sini. Di sini ada khilaf di antara ulama. Hak Imam Abu Dawud hari ni hak betul. Kita akan jumpa mungkin dalam setengah-setengah kitab hadis tidak lagu ni. Tapi dia kata Abdul Aziz, Abdul Aziz akhi Hudzaifah, ataupun akhu Hudzaifah. Abdul Aziz iaitu saudara kepada Hudzaifah. Dia mengambil hadis daripada Hudzaifah. Ada dalam setengah-setengah riwayat kitab-kitab hadis ni bukan anak saudara Abdul Aziz ni, tapi saudara kepada Hudzaifah. Atas ada satu setengah-setengah ulama mengatakan dia ni sahabat juga, serupa dengan Hudzaifah lah. Sebab apa? Sebab Hudzaifah ni pada masa perang Uhud tu dia ada dah. Ayah dia Al-Yaman tu mati dalam perang Uhud tu lah. Ayah dia tu mati pada ketika perang Uhud. Syaitan kata dalam riwayat Bukhari, dalam Muslim pun ada. Dia syaitan kata bunyi. Syaitan kata alif belakang tu, tengok alif belakang tu, jaga alif belakang tu. Puak-puak duduk depan tu paling pergi serang alif belakang. Ayah dia ada alif belakang. Dia pun katalah, berteriak, dia kata ayah aku tu, dia kata Hudzaifah. Mana dia ada dalam perang tu pun dia ada, ayah dia pun ada, dan ayah dia kena bunuh oleh sahabat-sahabat sendiri. Dikelirukan oleh syaitan. Dia tak perasan tu, dalam keadaan begitu tu mati. Tapi Hudzaifah tidak berdendam. Dalam Bukhari, dalam apa disebut pengajaran yang besar kepada umat. Boleh mereka itu ambil daripada Hudzaifah. Dia tidak berdendam. Sebab apa? Dia tahu bukan dengan sengaja benda ni berlaku. Bukan dengan sengaja. Maknanya dia ada pada masa tu. Bahkan dia masuk perang tu. Kalau saudara dia, mana kira sahabat jugalah. Tetapi ramai ulama tak terima. Dia ni Abdul Aziz ni bukan saudara kepada Hudzaifah, tapi anak saudara. Dan dia ni bukan sahabat, tabi'i. Termasuk dalam tabi'i. Cuba kita tengok dalam kitab ni, Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib kata Abdul Aziz akhu Hudzaifah. Ada juga orang kata ibnu akhi Hudzaifah. Dia meriwayatkan daripada Hudzaifah bahawa Nabi SAW kalau berlaku sesuatu perkara yang besar, dia akan sembahyang. Ni lah kita duk baca. Ibnu Hibban menyebutkan dia ni dalam senarai tabi'in, dalam kitab Thiqat. Dan dia kata la suhbata lahu, dia ni bukan sahabat. Qultu, saya kata, pendapat saya, kata Hafiz Ibn Hajar, Abu Nu'aim telah mensahihkan bahawa dia ni adalah ibnu akhi Hudzaifah, anak saudara Hudzaifah. Wa wahima Ibnu Mandah bidzikrihi iyyahu fi sahabah. Ibnu Mandah telah waham, telah keliru apabila dia mengatakan ni Abdul Aziz ni sahabat juga. Dan dia kata Abdul Aziz ni akhu Hudzaifah. Dia keliru. Sebetulnya bukan akhu Hudzaifah. Wa dzakarahu fi sahabah aidan Abu Ishaq Ibnu al-Amin wa ghairuhu. Abu Ishaq Ibnu al-Amin dan orang lain lagi, ada lagi yang mengatakan dia ni sahabat. Wa dzalika masirun minhum ila annahu akhu Hudzaifah. Fa yakunu lahu idrak atau ru'yah. Ini berpunca daripada mereka menerimanya sebagai saudara Hudzaifah. Kalau saudara Hudzaifah, maknanya dahlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Hudzaifah itu qutila yauma Uhud ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Hafiz dalam tahdzib dia fi tarjamati Muhammad bin Abdullah bin Abi Qudamah,
rawa an Abdul Aziz bin Abi Hudzaifah. Oh dah lagu tu pula. Hadis ini diriwayatkan oleh daripada Abdul Aziz bin Abi Hudzaifah. Bukan akhi Hudzaifah. Bukan Hudzaifah. Dia meriwayatkan daripada Abi Hudzaifah, ayah Hudzaifah. Ayah Hudzaifah tu Al-Yaman. Orang kata juga akhi Hudzaifah. Habis sekat tu. Alih ha tu intaha. Habis kat tu. Hak Hafiz Ibn Hajar kata. Qultu. Saya pula kata, ni pengarang. Badlul Majhud. Pendapat saya pula, lafzu abi tashif. Lafaz abi tadi itu tashif. Sebenarnya tukar huruf tu. Salah tulis. Penyalin tu dia keliru daripada tulisan tu, dia kamat ke abi. Sebenarnya akhi. Salah titik. Salah rumah. Was-shawab ibnu akhi Hudzaifah. Hak betulnya lah tu. Muka kita baca sanad kan, kadang-kadang tu kena tahu juga. Begitulah cara. Imam Abu Daud mari ni Abdul Aziz bin akhi Hudzaifah, ini yang betul. Betul dah tu. Dia kata, Hudzaifah kata, Nabi SAW bila berlaku sesuatu perkara besar, dia akan sembahyang. Sembahyang ke apa? Dia akan sembahyang. Perkara besar ni ke apa dia? Ribut ke? Gapo-gapo lah. Perkara besar, perkara yang rumit, yang sulit, yang teruk, yang dahsyat, dia akan sembahyang. Segera bersembahyang. Sembahyang ke apa? Tak ada sebut. Tetapi ulama-ulama buat kesimpulan, inilah orang panggil sembahyang hajat. Hajat lah. Apa hajat? Hajat tu lah, ribut, minta biar selamat, terhindar daripada ribut tu. Banjir misalnya, minta terhindar daripada banjir. Apa-apalah, apa-apa. Perang kau, diserang oleh orang kau, susah kau, berlaku kemelesetan kau, benda-benda besar lah, kepada kita. Dia akan sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang hajat. Di sini mengikut ulama-ulamanya, dia kata sembahyang hajat. Sebab apa? Sebab di sini dia tidak ada sebut kaifiat dia. Lagu ni, lagu sembahyang untuk kita kata ni sembahyang lain. Tak ada. Bahkan sembahyang hajat ni sembahyang biasa lah. Sembahyang biasa. Dan tidak khusus dengan mana-mana waktu. Tidak khusus dengan mana-mana waktu. Dengan sebab itu dia kata ini hak munasabahnya ialah sembahyang hajat. Tapi tak ada jelas juga disebutkan sembahyang hajat. Tak ada. Setengah-setengah ulama dia kata dia tak say. Dah tak ada sebut sembahyang, dia kata sembahyang apa? Sembahyang lah. Sembahyang apa-apa pun sembahyang sunat. Makna kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Yang ni dalam keadaan lagu tu kena ingat Tuhan. Tak caralah sembahyang apa-apa. Maksudnya hak lebih munasabah kata dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat mutlak lah. Sebab apa? Sebab dia tidak kaitkan di sini. Kalau kita kata sembahyang hajat, itu sudah muqayyad, orang panggil. Sudah kita kaitkan sembahyang tu dengan hajat. Tahu hajat tu bagaimana? No. Dia tak say. Setengah-setengah tu tak say. Setengah-setengah tu dia kira ni ada dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan gitu. Maknanya kira ada kaitan dengan hak tu lah tu. Apa hajatnya? Hajat lah. Tapi tak ada jelas sebut hajat. Cuba bagi ulama-ulama fiqh, kalau hajat kan niat hajat lah. Niat hajat lah. Begitu. Dan di sini juga tidak ada disebutkan bahawa apabila berlaku tu dia semaya tu dia panggil orang. Tak ada. Untuk kalau orang terima hak kata semaya hajat sana, bolehkah dia buat dalil dengan hak ni untuk panggil orang ramai-ramai semaya hajat? Tak boleh. Sebab apa Nabi tidak panggil? Dia semaya seorang dia. Tak ada pula menunjukkan orang lain turut dia kau, dia kenal kau, dia ajak kau. Tak ada. Dia semaya sendiri. Seseolahnya dia nak orang lain pun buat lagu tu. Buat lagu tu. Tapi tak boleh kau semaya jemaah. Boleh mengikut fiqh, boleh. Tapi dalam hadis tak ada. Hak terang, hak terang. Hak tidak terang ada, hak tidak terang tu. Hak terang tak ada. Dengan sebab itulah ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dia kata kalau semaya sunat-sunat lagu ni,
Tidak digalak, tak molek panggil orang. Kerah orang. Sebab apa? Sebab Nabi tidak kerah. Dia kata. Tapi kalau dari segi fiqh boleh, sembahyang hajat tu nak jemaah. Tapi kalau kita duduk tengok dalam hadis ni, kalau sembahyang hajat yang terang sebagai sembahyang hajat, tak ada jemaah. Cuma sebab kita kata tak adalah dari segi fiqh. Ada. Nak buat pun boleh juga. Tak apalah. Kemudian riwayat daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia kata, siapa dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, iaitu seorang sahabat Nabi SAW, ahli suffah dia. Dia ni ahli suffah. Ulama-ulama kata dia ni, orang ambil hadis daripada dia sunni. Hadis dia dalam kitab sunni. Tapi ada ulama lain bantah pula, ada dalam Musnad Ahmad. Boleh jadilah ulama-ulama kata dalam kitab tu, maksudnya dalam Sunan Sitah ni hak ni je riwayat dia sunni. Tak kira lah dalam kitab lain tu. Dalam kitab lain tu boleh jadi ada, memang ada pun. Memang ada pun. Tetapi hak masyhurnya riwayat dia tu hak ni lah, masyhurnya. Ahli suffah dia berkhidmat kepada Nabi SAW. Tapi khidmat ni khidmat sama ke? Tidak sama je. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama mengatakan hak maksud dia kata dia khidmat ni sini dalam perjalanan. Pernah dalam perjalanan dia bermalam bersama Nabi SAW, bawa air sembahyang kepada Nabi, dan apa-apa keperluan Nabi dia disempurnakan. Gitu. Bukan sokmo. Hak sokmonya Anas bin Malik. Hak di rumah hak mana? Ataupun Ibnu Mas'ud lebih terkenal lagi sebagai khadam dia. Dan ramai lagi lah hak lain-lain tu, masing-masing sikit sebanyak tu ada lah. Hak ni disebut sebagai khadam tu, kalau sekali pun khidmat tu dia kira khadam dah. Tolong. Macam Ibnu Mas'ud tu orang kenal dia tu, sahibul wisadah, sahibul na'lain. Mana kalau pergi dia bawa bata Nabi, dan dia bawa kasut Nabi, selipar Nabi kau. Kalau Nabi pecah, dia pegang selipar tu, dia bawa. Nabi nak pergi mana-mana, nak pergi alik sana, dia letak. Itu khidmat dia. Bata, masa nak tidur dia letak bata. Apa? Itu Ibnu Mas'ud. Dia terkenal dengan sahibul na'lain, sahibul wisadah. Dia ni tidak, cuma pada kali ni, tapi berkhidmat kepada orang yang lebih ni, lagu itulah, walaupun sikit pun Nabi SAW kenal ke dia. Jadi kenal ke dia, minta lah, nak minta gapo dia kata. Jadi tu baik gitu, minta gapo dengan aku. Dia ni pandai. Dia kata minta nak duduk sekali dengan kau dalam syurga. Dia tak minta orang lain. Aku nak duduk sekali dengan kau, boleh duduk sekali dalam syurga. Tak apa dah. Nabi SAW kata, awa ghaira dhalik, adakah hak lain selain daripada tu? Adakah hak lain selain daripada tu? Ni apa maksud? Dia ada dua makna. Satu dengan makna hak ni tinggi sangat. Hak lain. Pilih hak lain. Adakah hak lain selain daripada tu? Sebab hak ni tinggi sangat. Boleh jadi makna gitu. So, yang kedua, iaitu dengan makna adakah hak lain selain daripada hak ni? Mana selain daripada hak tu? Hak lain ada lagi ke? Hak nombor dua. Hak tu yang pertama, hak pun nak. Hak selain daripada tu, yang kedua. Maknanya mungkin ada dua kau permintaan kamu. Yang pertama hak tadi, yang keduanya agak apa lagi? Gitu. Tapi kalau yang pertama tadi maknanya salah satu saja. Salah satu. Hak tadi, tapi hak tu agak susah sikit. Kalau hak lain, nak bagi pilihan lain, soalan lagi. Dua makna dia. Kemungkinannya dua makna. Hak mana yang lebih sesuai? Yang kedua yang lebih sesuai di sini. Sebab apa? Apa payahnya nak duduk sekali dengan Nabi SAW dalam syurga? Kalau dia sahabat ni tahu dah ni, kalau duduk sekali bukan makna setara.
bukan makna sederajat. Kalau duduk sekali pun tentu dia tahu dah. Bukan dia royak nak duduk sekali, bukan nak darjat kamu dah. Darjat sepertimu dalam syurga. Dia tidak kata lagu tu. Nak duduk sekali. Mana semua dalam dunia Tuhan pilih dia duduk sekali. Tuhan tidak pilih kita duduk sekali dengan Nabi. Tuhan tidak pilih orang kemudian lagi. Orang sebelum pada kita, hak tak ada dengan Nabi, Tuhan tak pilih. Satu kelebihan tu. Mana Tuhan pilih duduk sekali. Hak tu hak dia nak. Hak lain tak penting. Tak apa, tahu dah. Mana tidak akan sedarjat, tidak akan satu pangkat, tahu dah tu. Tapi duduk sekali tu sudah bahagia dah. Sudah berasa sangat bertuah dah. Lepas tu ikutlah, ikut Tuhan. Nak pergi setara mana tak saya dah minta. Sebab tu dia kata, Abu Ghairah tarik qultu huwa dha. Hak tu je. Tak saya nak lain. Sebab tu kita kata yang kedua tu lebih munasabah. Sebab yang pertama, apa payahnya? Boleh duduk sekali dengan Nabi. Dia minta dengan Nabi apa ya tak boleh. Dia ni tak molek kau. Dia akan timbul macam-macam kalau kita ambil makna yang pertama tadi. Tapi kalau kita pakai makna yang kedua, itu lebih sesuai. Nabi SAW pun kata, kalau lagu tu gak, maknanya minta dengan Nabi, minta dengan orang lebih pun dia tak boleh gantung dengan dia semata-mata. Kita kena buat juga. Kita nak suruh dia doa, dia gapo pun kita kena buat juga. Tak boleh bergantung dengan dia semata-mata. Tak boleh. Kalau dia pandang, dia pandang. Bergantung dengan dia. Kita tak bersungguh jadi anak murid dia misalnya. Kita akan jadi. Dia kena guru tu pandang, anak murid pun bersungguh. Baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Misalnya sini, kalau lagu tu, mu tolonglah aku, kena tolong aku juga dalam menghadapi dirimu, nafsumu. Inna nafsala ammaratum bisu'. Sebab nafsu ni kan macam sangat suka suruh manusia ni buat benda yang tak molek. Kamu tolong aku untuk menghadapi diri kamu dengan banyak sujud. Dengan banyak sujud. Yang ni banyak semayang. Banyak sujud itu itlaqil juz wa iradatil kull. Maksudnya semayang, banyak semayang. Bukan sujud saja, duk sujud saja, kakak sujud tidak. Lagu tu sujud ke dia? Lagu tu sujud tilawah ada lah. Hak ni maksudnya semayang. Warka'i ma'ar raki'in. Rokoklah bersama orang yang rokok. Bukan nak suruh rokok saja, maksud semayang lah bersama orang yang semayang. Tapi rokok itu adalah satu bahagian yang penting daripada semayang. Sujud ini adalah satu bahagian yang penting daripada semayang. Ada keistimewaan dia yang tersendiri, dia sebut tu. Kamu kena banyak sujud, yang ni banyak semayang. Kalau kita kata semayang 5 waktu saja, sama banyak ya orang lain pun tidak boleh lebih dah. Moga 5 waktu tu Zuhur 4 rakaat, nak banyak mana sangat sujud. Asal orang lain pun buat gitu juga. Sebabnya sini kan, mana ada sebutnya semayang malam kau gapo ni kan. Dia kata kamu tolong aku menghadapi dirimu dengan banyak sujud, banyak semayang. Dia tak ada sebut sini dalam hadis ni semayang malam kau gapo. Dia kira faham sendiri. Sebab itu Imam Abu Dawud ambil hadis ni buku dalam bab ni. Kalau kira semayang fardu tu semua orang serupa, tak ada lebih sujud daripada orang lain. Yang jadi lebih semayang ni semayang malam. Barulah boleh banyak. Hak ni lebih banyak daripada hak ni, hak ni lebih banyak daripada hak ni, baru boleh. Maksud dianya iaitu semayang malam. Baru boleh. Kalau hak fardu tu tahu dah, orang lain pun buat juga lagu tu. Artinya di sini buat perkara yang pertama tadi, kita nak kebaikan untuk diri kita. Bukan sahaja kita buat diri, kita minta orang doa. Minta orang doa. Minta kelebihan seseorang. Macam di sini dia minta dengan Nabi. Yang kedua, usaha sendiri. Seperti di sini dia kata a'inni ala nafsi. Usaha sendiri. Yang ketiganya iaitu dengan bersembahyang. Sembahyang ni adalah suatu perkara yang menjadikan kita ni dapat siapa maksud kita. Siapa maksud kita. Yang ni Allah SWT terima apa kehendak kita. Tidak semesti sembahyang hajat. Sembahyang malam
kita rajin semaya. Orang yang rajin semaya ni maknanya semaya dia tu boleh mencegah daripada nafs tadi, nafsu dia ammarah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni boleh mencegah daripada fahsya' dan munkar. Ia menyuruh melakukan fahsya' dan munkar tu kan dia nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu ni sangat suka suruh orang buat perkara yang jahat. Semaya tu akan mencegah. Yang ni Nabi SAW bagi penawar tu memang sesuai. Nafsu ubat dia ke dia? Semaya. Nafsu suruh benda jahat, semaya mencegah benda jahat. Dia mana sekira dia ambil kira sebab musabab. Maknanya kita kalau nak dapat sesuatu ni kena ambil kira sebab musabab selain daripada doa. Selain daripada doa kena ambil kira. Jangan tidak ambil kira sebab musabab. Sebab musabab ni kalau rajin boleh lah, kalau malas tak boleh. Tu hukum sebab musabab tu kena ambil kira. Tak apalah. Ini semua menunjukkan semaya malam belaka. Semaya malam. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik berhubung dengan ayat tatajafa junubuhum. Anas kata mereka berjaga pada waktu antara maghrib dan isyak, duduk semaya. Jadi apa makna berjaga waktu antara semaya maghrib dengan isyak ni? Kita tidak berapa nampak dalam suasana kita ni, sebab kita semaya maghrib semaya maghrib biasalah kita kata. Kalau hak semaya sunat gapo tu lambatlah. Kau lambat semaya maghrib. Lepas tu metai lepas pada tu masuk isyak. Nak dah tidur apa masa tu nya? Kita kata dalam keadaan cerah lah ni, dengan lampu penuh masjid, kita tak apa nampak. Tapi kita kena tengok latar belakang dia ni. Latar belakangnya masa Nabi SAW dulu lepas semaya maghrib gelap dah. Gelap dah lah. Lampu ke apa tidak sepolah ni. Seperkara yang keduanya Nabi SAW nak dapat fadilat sembahyang isyak tu lewat, dia pelewat sembahyang isyak tu. Ada kalanya sampai pukul, kita katalah pukul 10, pukul 11 tengah malam. Kepada orang yang sudah penat sepanjang hari dah buat kerja, dalam masa tu duduk menunggu tu, mengatuk kat lah. Dalam masa menunggu nak sembahyang isyak tu, dia buat ke dia? Dia sembahyang. Tentu apabila sembahyang ni tak boleh lah tidur. Itu maksud enggan. Kalau nak kiranya kalau duduk di rumah dia tidur dah. Pada masa tu. Pada masa tu lepas pada sembahyang isyak tu tak boleh dah nak tidur. Sebab isyak masuk awal juga. Tapi kalau kita sembahyang lewat seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, maka boleh berlaku dah ni. Baru nampak. Kalau tidak kita tak nampak. Apa yang siapa sebut gitu mo nah. Bangun sembahyang tu pada masa tu. Tidakkah masa tu sempit, meta aja. Orang kita pun duduk belah-belah duduk dengar nak tunggu sembahyang isyak tu kan. Ngaji. Tempat kita ni kan adalah majlis ilmu sikit. Belah-belah sementara nak tunggu. Lepas tu balik lah. Itu kalau sembahyang isyak dikerjakan di awal waktu, cepat. Tapi sembahyang isyak ni semua ulama kata hak lebih afdalnya sembahyang lewat. Tak kira Syafi'i siapa. Syafi'i ambil berat benar tentang sembahyang awal waktu ni, Syafi'i lah nombor 1 sekali. Tapi sembahyang isyak ni dia kata ada. Sembahyang isyak lebih lewat. Tidak lebih awal. Boleh nak buat awal tu suku, tapi hak lebih afdal. Dia pun kata, apatah lagi orang lain. Orang lain kan lebih lagi. Sembahyang antara maghrib dan isyak, yusallun, mereka bersembahyang. Perawi berkata, perawi kata, wa kana al-Hasan Basri, dia kata qiyamul lail. Hak ni bukan sembahyang antara maghrib dan isyak, tapi qiyamul lail tengah malam ni, hak ni. Tengah malam. Bila tidur, sebab pada antara maghrib dan isyak tu orang tak tidur pada masa tu. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Madaji' ni tempat tidur masing-masing. Tempat tidur masing-masing rumah tu lah. Renggang. Maknanya mereka bangun pada waktu malam tu untuk bersemayang. Semayang ke dia kalau malam? Bukannya semayang antara maghrib dengan isyak tu.
Hak antara maghrib dengan isyak, orang tidak panggil qiyamul lail lagi hak tu. Yang kita duduk bercara ni qiyamul lail. Sebab itulah Imam Abu Daud mari ni dia mari pendapat Hasan Basri sekali. Hak zaman Nabi dulu nak royak, dia sesuai pada masa tu. Tatajafa junubuhum anil madaji' ni tempat tidur masing-masing lah. Boleh jadi pakat berselerok dalam masjid tu tidur, tapi demon ni tak tidur. Masing-masing duduk semaya. Itu sesuai juga. Hak kemudian ni, kalau kita kata orang semaya isyak awal, lepas tu dia akan tidurlah balik. Apabila dia bangun tengah malam, termasuk dalam ayat ni juga. Termasuk juga. Iaitu bangun untuk semaya malam. Inilah sifat ahli syurga yang disebutkan dalam Quran, yang Allah SWT kasih kepada mereka. Tengah malam dia bangun. Bangun apa dia? Doa. Bangun doa ke dia? Beribadat. Dalam keadaan takut. Beribadat tu apa? Dalam keadaan takut Tuhan. Antara takut dan harap. Dia ada tu. Takut sangat pun tak boleh juga. Harap sangat pun tak boleh juga. Harap sangat ni tak apalah, kita tak aja tinggal semaya, tak apalah. Harap sangat. Yakin sangat, tak tahu lagi setara mana sebenarnya kita buat tu. Takut sangat ni, buat dah pun takut semacam. Tak jadi kerja buat lain, takut semacam. Tak boleh. Imam Ghazali kata, pendapat dia tu molek sangat. Dia kata semasa kita hidup biasa ni, kita kena lebih banyak takut kepada Allah, kena lebih berat khauf kepada Allah. Tapi dekat kita nak mati, kata dia, kita kena lebih berat harap kepada Allah, raja kena lebih kepada Allah. Molek tu. Kata-kata yang hikmat, kita kata, yang nilainya emas. Pada ketika nak mati tu, kita nak agak dia dah. Kena harap ke Tuhan. Tuhan yang selama ni kita sembah, kita duduk doa dia, dengan dia tu, minta dengan dia tu, itulah masa nak harap. Kena lebih banyak harap. Jangan lebih banyak takut pada ketika tu. Hak takut ni semasa hak segar, semasa biasa. Hak tu hak lebih banyak. Jadi orang ni bangun, puak-puak ni bangun tengah malam ni, gitulah perasaan dia, antara takut dan harap. Bercampur dua tu. Bercampur dua tu. Tidak kata takut saja, tidak kata harap saja. Lepas tu sifat dia apa dia lagi? Sebahagian. Mimma. Min itu min litab'id. Makna sebahagian, bukan semua. Sebahagian daripada hak kami bui sebagai rezeki itu dia belanjakan. Itu makna sifat orang yang mulia, ahli syurga. Imam Abu Daud mari sini dalam bab semaya malam. Ayatnya hak lebih sesuainya semaya malam. Hak ni. Dia ada ayat tu lebih sesuainya semaya malam. Walaupun asal dianya berkenaan dengan hak semaya antara maghrib dengan isyak. Sebab pada waktu tu pun boleh berlaku juga tidur. Hak zaman Nabi tu. Tetapi hak kemudian mungkin tidak begitu. Bila tidak begitu, tak ada dah. Hak ni tak kena dah. Kena juga. Ayat ni termasuk belaka lah. Tidak kata untuk semaya antara maghrib dan isyak saja. Bahkan kalau nak kira lebih sesuainya, lebih sesuai dengan untuk orang-orang lain lah, lebih sesuai waktu malam, lebih sesuai. Kalau nak pakai lebih umum lagi, ayat ini boleh pakai juga lebih umum lagi untuk semua semaya 5 waktu. Maknanya orang ni orang semaya, tak tinggal semaya. Kalau dia tidur pun dia akan bangun. Dia tidak kata tidur, tidurlah, Zuhur ni biar masuk asar apa, tidak gitu. Tak semaya zuhur lagi ni, sikit lagi masuk asar, dia akan bangun, tinggal walaupun nak tidur. Boleh juga. Dengan perasaan apa? Takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih umum lagi. Tetapi hak asal dianya antara maghrib dan isyak. Luas sikit untuk semaya malam, luas lagi untuk semaya 5 waktu. Boleh berlaku. Walaupun adalah darjat masing-masing itu tidak sama, tentunya tidak sama. Lepas tu riwayat daripada Anas lagi berhubung dengan firman Allah ni, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu pada sedikit waktu malam mereka tidur. Yang ni tidur
waktu tengah malam ni ada juga tidur tapi sikit. Hak banyaknya duduk ibadah. Duduk ibadah. Dalam hadis ni Yahya menambahkan lagu tu juga tatajafa junubuhum. Ayat ni pun berhubung dengan hak tengah malam tu juga. Hak sembahyang malam tu juga. Apa dia berhubung dengan hak sembahyang antara maghrib dan isyak, bukan hak sembahyang malam, antara maghrib dan isyak. Begitu juga tatajafa junubuhum. Dia nak ayatnya hak asalnya gitulah. Tetapi kalau kita kata antara maghrib dan isyak, apa makna? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ni maknanya hak malam tu banyak duduk ibadat, sikit tidur. Sikit tidur. Tapi ada juga setengah-setengah ulama dia baca kanu qalilan, dia waqaf minal laili ma yahja'un. Itu dia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Minal laili, ma di situ bukan ma masdariyah, tidak, tetapi ma nafi. Dipakai lagu tu boleh juga, ma nafi. Kanu qalilan, mereka itu sedikit, yakni manusia hak lagu ni hak akan cerita ni sikit. Gapo dia? Minal lail ma yahja'un, pada waktu malam. Min tu dengan makna fi. Fil lail ma yahja'un, pada waktu malam mereka tidak tidur. Tidak tidur. Hak lagu ni sikit di kalangan manusia. Tapi maksud dia lebih kurang sama juga kan dengan hak tadi tu. Maknanya buat ibadat pada waktu malam lah. Tapi cara baca tu, lepas tu sebab dia bahasa Arab ni tak serupa. Kalau ma sini ma gapo, sini ma gapo. Kalau pakai ma ni jadi makna lagu mana, kalau pakai ma ni makna lagu mana pula, jadi makna lagu lain. Tetapi walaupun lagu lain, kalau kita perhati hasil maksud dia tu serupa, iaitu tengah malam ni banyak beribadat. Tu. Tapi kalau kita kata tengah malam ni banyak beribadat, antara maghrib dan isyak saja, tidak banyak lagu tu. Panjang lagi masa tu tidur. Kecuali lah kalau kita pakai hak ni maksud dia untuk sembahyang malam. Untuk sembahyang malam. Maka jadi panjang masa tu. Bab iftitahis salah, salatil lail bi rak'atain. Ini bab membuka sembahyang malam dengan 2 rakaat. Kita bangun sembahyang malam, nak sembahyang berapa rakaat? Hak mula-mula start tu 2 rakaat. Lepas tu bolehlah 4 rakaat, kau 9 rakaat, kau 8 rakaat, kau ikutlah. Satu salam, boleh. Tidak jadi masalah. Dia sembahyang malam ni tak apa, bebas, luah cara dia. Hak mula-mula tu 2 rakaat. Berapa 2 rakaat hak mula-mula? Berapa 2 rakaat hak mula-mula? Ulama-ulama bahas. Apa ya dia suruh? Apabila seseorang daripada kamu bangun pada waktu tengah malam, maka hendaklah dia bersembahyang 2 rakaat yang rekah. Jangan lama hak mula-mula tu, nak lama hak lepas pada tu. Apa? Nabi SAW menganjurkan begini tu apa? Mereka mengatakan sebab hak ni hak mula-mula ni ada yang mengatakan sunat wudu. Bukan lagi hak tajuk tu sunat wudu. Bila bangun kan air sembahyang tak ada dah lah. Ambil air sembahyang, sunat wudu. Sunat wudu ni rekah. Bukan disuruh, tak ada dalil yang menunjukkan Nabi SAW sembahyang sunat wudu ni panjang. Tak ada lagu tu. Mana rekah ni sebab apa? Sebab sunat wudu. Itu yang pertama. Lepas tu hak lain-lain tu panjang, muka dia tahajud dah lah. Tapi hak ni kurang. Boleh juga, ada juga pendapat gitu, kurang menarik kita kata. Hak asal lagi lebih menarik. Ulama mengatakan, ramai kata di sini, sebab apa? Dia kata dekat kita nak tidur kan, baru ni kita sudah jumpa dah, syaitan tu dia ikat 3 ikatan kan. Bila seseorang tu bangun, dia sebut nama Allah, buka 1 ikatan. Bila dia pergi ambil air sembahyang, buka 1 ikatan. Bila dia sembahyang, terbuka ikatan yang ketiga. Jadi hak ni nak suruh terbuka bangat-bangat lah ikatan tu. Dengan sembahyang tu akan terbuka ikatan yang ketiga. Kalau lambatlah terbuka. Gitu.
Sebab dengan sembahyang, selagi tak habis, orang tak panggil sembahyang tu sempurna lagi. Kalau selagi tak habis, tak sempurna lagi. Maknanya kita kata, kalau sembahyang lama lah, lama dah 2 jam, kita kata sembahyang 2 jam, 2 rakaat ni, katakanlah siapa dia buat tu tak cara lah tu 2 jam 2 rakaat, dekat saat-saat akhir kita pekit tu. Jadi apa sembahyang 2 jam habis tak ada dah lah. Dia tidak dikira tu. Tidak dikira. Dia kira sah. Tak sudah lagi sembahyang. Baru wisalah baru habis. Dia nak suruh bangak-bangak tu bukanlah. Sebab tu dia suruh rekah sembahyang tu. Sebab dia lah hadis tu, dia kata bila dia sembahyang tu buka. Dia tidak kata sembahyang panjang, kau sembahyang lagu mana kau. Dah. Dah 2 rakaat tu pun termasuk dalam tahajud dah. Bukan sunat wuduk ke apa, tak ada kena-mengena. Hak tahajud dah. Cuma hak mula-mula kita start tu rekah dulu. Apa hikmat dia? Hak tu lah hikmat dia. Hak tu molek. Dia ajar belaka dia cara nak sembahyang malam lagu mana, lagu ni lah. Kemudian dalam riwayat satu lagi daripada Abi Hurairah juga, cuma hak ni hak meriwayatkan daripada Ibnu Sirinnya. Hak tadi Hisham bin Hassan, hak ni Ayyub meriwayatkan daripada Ibnu Sirin. Lepas tu sanad bawah dia tu tak serupa lah kan. Cuba kita perhati. Dalam riwayat hak ni idza, lepas tu serupa dengan tadi lah. Serupa idza. Lepas tu perkataan itu tidak serupa, cuma makna dia sama. Makna dia sama. Dalam riwayat hak ni ada tambahan sikit daripada hak tadi. Dia tambah. Lepas tu Nabi SAW kata liyutawil. Bukan Nabi SAW kata, dalam riwayat itulah dia ada sebut, kemudian bolehlah seseorang itu memanjangkan. Lepas pada hak 2 rakaat tu bolehlah dia memanjangkan masya'ah, sepanjang mana dia nak. Bolehlah pada tu. Hak mula-mula tu rekah 2 rakaat. Dia ada tambahan ni. Qala Abu Daud. Abu Daud nak komen tu. Hadis ni kata dia, Hammad bin Salamah, Zuhair bin Muawiyah dan sekumpulan perawi telah meriwayatkan daripada Hisham bin Hassan tadi. Mana bukan Sulaiman bin Hayyan saja yang meriwayatkan, tetapi Hammad bin Salamah, Zuhair bin Muawiyah dan sekumpulan perawi yang lain lagi meriwayatkan daripada Hisham daripada Muhammad Ibnu Sirin. Tadi Ibnu Sirin dia kata, di sini Muhammad tu hak tulah lah, Ibnu Sirin tu hak tulah. Jadi Imam Abu Daud nak riwayat hak tadi Ibnu Sirin tu siapa? Muhammad. Dalam riwayat ni dia ada sebut Muhammad. Tapi dalam riwayat ni hadis ni mauquf, bukan hadis marfu'. Sebab apa? Hadis ni mengikut riwayat dia berhenti setakat Abu Hurairah. Maksud seolah-olahnya hak ni idza qama ahadukum ni Abu Hurairah kata. Zahirnya Abu Hurairah kata. Sebab berhenti setakat Abu Hurairah. Bila berhenti setakat Abu Hurairah, dia kata idza qama ahadukum, mana hak ni kira-kiranya kata-kata Abu Hurairah, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Ayyub meriwayatkannya dan Ibnu Aun. Mereka juga memauqufkan hadis ini pada Abu Hurairah, berhenti sekat Abu Hurairah. Hak tadi kan kita baca an Abi Hurairah qala Rasulullah. Itu orang panggil marfu'. Mana akad sampai ke Nabi, tidak berhenti sekat Abu Hurairah. Rasulullah kata hak tadi tu. Tapi riwayat hak banyak-banyak ni mana berhenti setakat Abu Hurairah. Ibnu Aun meriwayatkan daripada Muhammad juga, Muhammad bin Sirin. Dia kata kau dia, Muhammad kata. Semua ni ambil daripada Muhammad bin Sirin belaka. Muhammad bin Sirin kata fihima tajawuz ataupun tajawuz. Pada kedua-duanya ada keharusan. Boleh. Kedua-duanya boleh. Mana kamu nak pakai hadis ini sebagai hadis marfu' pun boleh, nak pakai hadis ini sebagai hadis mauquf pun boleh. Boleh sebab apa? Sebabnya benda ni bukan perkara dunia, bukan masalah menega, bukan masalah hak dunia lah kita kata. Yang boleh kita guna fikiran Abu Hurairah. Kalau dia kata berhenti sekat Abu Hurairah, takkan Abu Hurairah nak mereka sendiri, nak royak mula-mula bangun tu molek sembahyangnya 2 rakaat yang rekah, dia nak kata sendiri. Benda ni benda agama ni, bukan apa ni, dia termasuk dalam apa ni dia panggil dalam istilah kitab ni mala majala lahu lirra'i. Tidak ada ruang untuk fikiran. Kita nak guna fikiran nak menentukan benda-benda lagu ni. Ini perkara agama semata-mata.
Kena mesti ambil daripada Nabi SAW. Jadi walaupun zahirnya nampak mauquf, inilah orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf, tetapi dari segi nilainya, dari segi hakikatnya ialah hadis marfu'. Apa sebab? Sebab benda ni bukan boleh orang nak kata mengikut nafsu dia, mengikut fikiran dia. Kalau tidak nafsu pun fikiran dia, ijtihad dia. Orang kata ijtihad dalam lagu ni, mesti dia tahu daripada Nabi SAW. Apalagi ada riwayat yang sahih ni, kalau kita baca saat ni, Imam Abu Dawud kemuka ke mula-mula tu, tu marfu'. Sebab itulah Ibnu Sirin kata kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Nak kata mauquf boleh, nak kata marfu' pun boleh, tak apa berlaku. Kalau kata marfu' mauquf pun dia tidak menjejaskan hadis itu, tidak kata jadi kurang hadis itu. Tak. Sebab apa? Benda ni benda berkait dengan agama semata-mata, ibadah. Hak tak boleh nak guna fikiran ni. Ni sahabat pun tak boleh guna fikiran. Mesti dia kata lagu ni dia tahu daripada Nabi SAW. Kalau tak ada hadis marfu', kita akan kata begitu juga, mauquf fi hukmil marfu'. Apa lagi ada ni? Sebab itulah Ibnu Sirin kata fihi ma tajawwaz. Kedua-duanya boleh, tak apa berlaku. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Hubshi Al-Khathami bahawa Nabi SAW pernah ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Dia kata tulul qiyam. Tulul qiyam, lama berdiri, panjang berdiri. Dalam setengah-setengah riwayat dia sebut tulul qunut. Tulul qunut. Qunut di situ maknanya berdiri. Berdiri, lama berdiri. Berdasarkan hadis ini, ulama-ulama mengatakan diri lebih lama tu, hak tu lebih afdal dalam sembahyang. Ada juga orang yang mengatakan sujud lebih banyak. Tadi kan ada. Tadi yang kita baca tadi, Nabi SAW kata kepada sahabat tu, dia kata a'inni ala nafsik bikathratis sujud. Seseolahnya di situ menampakkan banyak sujud itu lebih afdal. Maknanya kalau kita semaya 2 rakaat saja, panjang bacaan tu berdiri, sujudnya hanya 4 je lah. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, 4 je lah sujud. Tapi dirinya lama. Mana lebih afdal daripada kita banyak sujud? Di situ ada khilaf. Banyak sujud mana banyak rakaat. Banyak rakaat, baca tu pendek, mana lebih afdal? Di situ ada khilaf. Orang yang kata lebih afdal diri lama, dia pegang dengan hadis tadi. Orang yang kata lebih banyak sujud, yang ni lebih banyak rakaat tu lebih baik, dia pegang dengan hadis ni dan hadis-hadis seumpama ini. Bukan hadis sajalah, hadis-hadis seumpama ini. Tetapi kalau kita perhatikan, dia orang dia tidak serupa. Kepada hak ingat Quran tu tak apalah. Moleklah dia baca panjang. Kalau dia baca pendek, bila lagi nak baca? Terlupalah pula. Apa Quran? Molek dia baca panjang. Nak baca panjang ni apabila berdiri lama. Apabila berdiri lama. Kalau berdiri pun lama, sujud pun lama juga, maknanya penat-penat lah kalau lagu tu. Ni kalau nak pilih, nak pilih. Dia bergantung kepada orang tu lah. Orang tu kadang dia lagu mana. Kalau dia tu hafiz, molek lah untuk nak pelacak tu, Quran dia tu dia baca panjang dalam sembahyang dia. Ini apa ni, ada 2 kelebihan. Satunya baca Quran tu, yang kedua tu sembahyang tu, dalam sembahyang tu dibaca Quran. Mana kelebihan kepada dia. Tapi kalau kita kata kepada orang biasa ni, tidak apa Quran ni, ayat lazim yang kita kata dia ingatnya, nak diri lama lagu mana? No. Kalau nak berdiri lama boleh, baca hak tu lah pusing. No. Wadduha tu sampai qul a'udzu birabbin nas, lepas tu pusing pula. No. Boleh lagu tu lah caranya. Boleh, tapi kurang sikit tu lagu tu. Kepada orang hak lagu ni lebih sesuai sujud banyak. Itu dia. Pada pendapat anda lah, hak lebih sesuainya sujud banyak. Sebab apa Nabi SAW kata tu sujud banyak? Keadaan seseorang itu yang paling hampir dengan Allah, iaitu ketika sujud. Pada masa sujud dia berdoa. Dia boleh berdoa. Dia boleh berdoa. Jadi kalaulah dia tu tak boleh nak baca Quran,
Dia baca tak apa betul, kau dia tak ingat. Kalau tak ingat baca kok salah pula. Dengan sebab itu, diri lama tu tak ada kelebihan semata-mata. Tidak begitu. Itulah sebabnya kita kata tak serupa di mana keadaan orang. Kepada setengah-setengah orang molek lebih banyak rakaat dia, maka banyaklah sujud. Dan dalam sujud tu dia bolehlah berdoa gapo. Kepada orang yang ingat Quran, moleknya berdiri lama. Lepas tak ada laruan untuk dia berdoa. Dah muka dua sujud je. Dah. Dia apabila baca Quran ni, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, ketika kita baca Quran celah-celah tu, hak ni sesuai doa, minta doa. Boleh. Celah-celah tu sesuai dengan ayat. Minta doa. Boleh. Hak ni orang yang ingat molek boleh buat lagu tu. Kepada orang hak tak ingat molek tu, payah. Baik, kalau kita kata untuk kita nak dapat kelebihan, untuk kita nak dapat kelebihan diri panjang lama ni, hak moleknya kita kata kita tak ingat Quran, kita letak Quran depan tu lah. Tengok sini. Lagu mana? Boleh juga. Ada ulama mengatakan boleh buat lagu tu. Tetapi setengah-setengah ulama tak kenal, sebab dia kata serupa dengan ahli kitab. Ahli kitab pun bila sembahyang dia pegang kitab begitulah Quran. Apalagi kalau pegang. Tetapi walau bagaimanapun benda ni benda khilaf lah. Boleh juga nak buat lagu tu. Sebab kalau nak nanti ingat betul, payah juga. Ni kalau bila-bila tu mana kita tengok begitu, duduk semaya tu mengingatkan kita, dan kita boleh semaya juga. Ada juga kelebihan. Maknanya ada, tengok maksud lah, maksud tu lagu mana. Kalau maksud dia sambil-sambil nak ingat Quran, dia tak ingat molek benar, tapi lacak juga. Kalau tengok tu boleh, mungkin lebih baik kepada dia gitu. Lebih baik bela-bela tu. Tetapi tidaklah ada ketetapan. Walau bagaimanapun hak lebih ramai kata tulul qiyam itu lebih afdal. Hak sujud itu tidak. Keadaan dia dekat dengan Allah, keadaan dia tu boleh berdoa pada masa sujud ke apa tu, itu bab lain. Tidak mana afdal. Hak ni sebut dengan perkataan afdal. Orang tanya hak mana hak lebih afdal. Hak lebih afdalnya hak ni. Dengan sebab tu kebanyakan ulama kata tulul qiyam dia lebih afdal. Tak usah kira lah pada ketika sujud tu paling dekat dengan Tuhan. Dia tidak ayat afdal hak tu. Dia ayat paling dekat dengan Tuhan. Begitu. Ayyul a'mali afdalu tulul qiyam. Yani tulul qiyam. Tulul qiyam ni lagu mana kita faham di sini? Iaitu ini berkenaan dengan sembahyang malam kan. Sebabnya kalau sembahyang 5 waktu ni tak boleh nak jadi panjang baca. Kecuali kalau kita sembahyang seorang. Kalau kita sembahyang seorang, pas tengah-tengah sembahyang tu rekah. Tak sepanjang mana, tak boleh pergi jauh lah. Kalau kita jadi tu imam, tak boleh. Kena jaga makmum ni. Macam mana nak tulul qiyam? Ni jelas bila kata tulul qiyam, Nabi mengarahkan gitu. Hak ni paling molek, maksudnya bukan sembahyang fardu di sini. Hak ni sembahyang qiyamul lail. Sembahyang malam. Sebab pada masa sembahyang malam tu dah boleh. Dia seseorang tu bebas, muka dia sembahyang sendiri. Muka dia sembahyang sendiri. Tapi kalau dia sembahyang dengan ahli keluarga dia, kau gapo misalnya kita kata orang-orang yang memang uzur, tak boleh juga. Dia kena jagalah. Jadi sebagai imam tu dia kena ambil kira lah. Tak kira sembahyang apa pun, kecuali kalau makmum tu sudah bersedia, memang maklum dah boleh. Boleh lah. Boleh lah, tak apa. Kalau berjemaah pun, kalau seorang hak tu terpulang. Kalau ramai pun boleh juga tulul qiyam ni, tapi dengan persetujuan, dengan kita maklum, dengan kita tak ada bunyi apa-apa di belakang. Kalau bunyi apa-apa tak boleh. Misalnya budak menangis ke apa-apa, dia kena pendek lah. Dengan sebab itu adalah lebih sesuai hak ni kalau kita sembahyang seorang untuk dapat tulul qiyam, kalau kita boleh buat lah. Sebab apa? Tidak ada gangguan dah. Walaupun boleh sembahyang berjemaah, tapi untuk dapat tulul qiyam ni lagu mana?
Kalau sembahyang Jumaat nyadalah tu ni gini, ni gini, tidak boleh buat juga. Baru boleh buat apabila kita sembahyang seorang. Maknanya sembahyang seorang itu lebih baik dari segi tu. Kalau melihat dari segi tidak ada gangguan tadi tu, untuk kita memanjangkan bacaan untuk diri lama tu, maka lebih baik sembahyang seorang. Dengan sebab itulah ulama-ulama masalah sembahyang apa nama ni, tarawih ke gapo ke, dia kata lebih baiknya sembahyang seorang. Ada juga orang kata begitu. Walaupun maklum dah sembahyang Jumaat tu boleh, tapi ada yang mengatakan sembahyang seorang itu lebih. Apa? Sebab tadi kalau sembahyang seorang ni bebas. Nak tulul qiyam tu boleh, tak ada gangguan apa-apa. Tapi kalau kita jadi tu imam, misalnya sudah maklum, dia tak boleh berhenti ni. Muka sudah maklum dah ke masjid ni kena sejuk semalam bulan puasa, maklum dah nak berhabis sebuah Quran. Jadi dah tu hak sakit orang, dia tak urut, dia berhenti. Gitulah, tak boleh dah nak ganggu tu imam tu. Kalau ganggu tu imam tu, tak akan habislah Quran. Jadi tu imam tu kena berhenti pula waktu ada budak jerit kau gapo kau pula dah. Susah lagu tu. Muka kira maklum dah. Tak payah royak dah. Kalau bulan puasa tu sini dia baca sejuk lebih semalam. Kena bersedia. Kalau tak mampu tak sah gitu. Lepas tu babu salatil lail mathna wallahu